Tahu? Tak tahu. Tak tahu? Ulit mayang. Tahu? Bunga layu di dalam taman, bunga ditanam di kawasan gurun. Ulit mayang warisan berzaman menjadi kebanggaan turun-temurun. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zahrul Hafiz. Saya Aina Izzati. Hai, saya Muhammad Danish. Selamat datang ke vlog mentari kami. Pada vlog kali ini, kami akan kongsikan kepada anda semua tentang seni warisan negeri Terengganu, iaitu ulit mayang. Mari kita mendalami dan menelusuri dengan lebih mendalam lagi tentang seni warisan ini. Mungkin ada di antara anda semua yang tidak pernah mendengar apa itu ulit mayang atau tidak berkesempatan melihat persembahan ulit mayang. Untuk pengetahuan anda semua, ulit mayang ini berasal daripada Terengganu, bermula daripada zaman pemerintahan Sultan Umar lagi. Ia telah diiktiraf sebagai seni warisan tidak ketara yang diwartakan di dalam warisan kebangsaan negara pada tahun 2012. Tarian ulit mayang merupakan tarian keasyikan keagamaan pra-Islam yang diiringi oleh nyanyian dan muzik berasal dari sebuah pulau berdekatan di Terengganu yang tidak dikenali, di mana tarian ini diiringi dengan orkestra Melayu seperti gendang, gong, biola, akordion dan sebagainya. Pada zaman sekarang, ulit mayang dijadikan sebagai seni persembahan Melayu yang boleh dianggap seni teater muzikal kerana di dalamnya terdapat pelbagai seni persembahan seperti pantun, lagu dan irama serta watak yang dilakukan oleh 7 orang puteri, pawang dan juga pesakit. Ulit mayang bukan hanya unik pada ritual dan kepercayaannya sahaja, tetapi dapat juga dikupas dari pelbagai aspek seperti lirik, lagu, pakaian, peralatan, alat muzik dan juga seni persembahannya. Keunikan utama bagi ulit mayang terletak pada lirik dan lagu tarian tersebut. Lagu ulit mayang adalah lagu unik yang mengiringi tarian ini. Ia dinyanyikan dalam bahasa Terengganu dengan bahasa Melayu. Pada awalnya, lagu ulit mayang ini adalah sebuah mantra untuk memanggil semangat mistik. Tetapi selepas mantra ini diharamkan, penggiat seni tarian ulit mayang telah mencipta lirik lagu yang sinonim dengan tarian tersebut. Lagu ini telah diadaptasikan daripada tarian ulit mayang dan tidak membabitkan unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam. Kita perlaluan daripada rhythm lagu tu, tempo dan juga dia punya pendek. Dia kalau dulu yang seru dia tu panjang. Tapi sekarang kita tak ingat dah yang panjang. Kita terus pada collab berkolab, lepas tu terus masuk yang lagu puteri tu. Lepas tu ulit sikit terus habis. Seterusnya adalah penggunaan peralatan seperti mayang pinang semasa persembahan ulit mayang yang juga merupakan satu keunikan dalam tarian ini. Mayang pinang digunakan oleh peduan atau bomoh semasa tarian tersebut berlangsung. Salah satu sebab utama mayang pinang digunakan ialah untuk membangkitkan semangat dan sangat signifikan dengan tarian ulit mayang. Selain itu, dari segi sudut pakaian pula, tarian ulit mayang ini menggunakan pakaian yang mengimajinasikan watak seorang puteri yang cantik dan juga rupawan. Pada asalnya, pakaian penari ulit mayang dibuat berdasarkan pakaian gamelan yang bercirikan baju pendek dan kain yang dipakai adalah kain sarung benang emas bagi melambangkan kebesaran puteri tersebut. Penari memperagakan selendang berwarna kuning, bengkung bertatah dan mahkota pada bahagian kepala penari yang membawa watak seorang puteri. Warna yang digunakan pada pakaian penari adalah kuning, hijau dan merah yang mempunyai simbol-simbol tertentu dalam adat istiadat orang Melayu khususnya. Bagi penari lelaki yang membawa watak bomoh dan nelayan pula, kebiasaannya mereka akan memakai kostum yang sama seperti nelayan ketika turun ke laut. Keunikan yang seterusnya adalah dari sudut seni persembahan. Sebelum melakukan persembahan ulit mayang, terdapat 3 fasa persediaan yang perlu diambil kira. Antaranya ialah persediaan awal, persediaan sebelum persembahan dan semasa persembahan. Bagi fasa yang pertama, iaitu persediaan awal, antara perkara penting yang perlu dititik beratkan ialah kelayakan kumpulan penari. Untuk menyertai persembahan ini,
Had umur tidak diambil kira kerana kebanyakannya peserta yang menyertai persembahan ini adalah terdiri daripada golongan pemuda dan pemudi. Pemegang mayang pula hendaklah terdiri daripada peserta yang mempunyai semangat dan keberanian yang tinggi. Peserta mayang dapat menghidupkan mayang akan diberi peranan untuk memegang mayang yang telah dibangkitkan asalnya. Bagi tempat persembahan pula akan dilakukan di mana-mana sahaja asalkan tidak membahayakan diri peserta. Pada fasa yang seterusnya iaitu fasa persediaan sebelum persembahan ulik mayang berlangsung, bacaan doa dan Al-Fatihah akan diadakan bertujuan untuk meminta keselamatan kepada semua yang terlibat semasa persembahan itu berlangsung. Selepas itu, semua peserta akan mengelilingi bomo atau perduan dan mayang akan diperasapkan. Selepas aktiviti membacakan doa dan Al-Fatihah, perduan akan menyeru bangkitan asal mayang. Semasa menyeru bangkitan mayang ini, minyak kelapa akan disapu-sapukan kepada mayang dan kemenyan yang dibara akan ditambah supaya kepulan asap naik dengan banyak. Pada fasa yang terakhir, iaitu fasa semasa persembahan, satu bulatan akan dibuat dan saiz bulatan tersebut adalah mengikut bilangan peserta yang ada. Di tengah-tengah bulatan akan ada seorang pemegang mayang dan seorang yang akan mengetuai nyanyian dan diikuti oleh peserta lain. Puteri satu akan diseru hingga ke puteri yang terakhir dan persembahan ini akan berakhir apabila puteri tujuh keluar. Lalu, lagu menghalau dan menghantar penunggu akan dinyanyikan. Seperti sedia maklum, tarian ulik mayang yang dipersembahkan pada zaman kini adalah berbeza daripada tarian zaman dahulu. Ia telah mengalami transformasi dari segi bentuk upacara, peralatan, alat muzik dan juga kostum. Transformasi itu terjadi adalah disebabkan faktor perkembangan Islam serta selari dengan komuniti masyarakat Malaysia yang majoritinya mengamalkan ajaran Islam. Bentuk persembahannya pada masa kini yang menjurus kepada hiburan dan ringkas telah menjadikan persembahan ulik mayang ini relevan dan bersesuaian untuk dipentaskan secara umum. Transformasi tersebut memastikan kelangsungan warisan kebudayaan ini untuk tatapan generasi seterusnya. Faktor pertukaran kerajaan. So memang tak kira bukan lagu ulik mayang aja, perempuan memang tak boleh buat persembahan. Buat juga tertutup dan penontonnya haruslah wanita. Untuk pengetahuan semua, persembahan ulik mayang telah mengalami 4 aspek perubahan seperti bentuk upacara, peralatan, alat muzik dan kostum dan hasil transformasi persembahan ulik mayang tradisional dengan masa kini. Dari sudut bentuk upacara, persembahan ulik mayang tradisional yang menerapkan unsur-unsur pemujaan terhadap makhluk gaib menerusi bacaan mantra adalah antara elemen yang telah dibuang dalam bahagian persembahan ulik mayang yang dipentaskan di pementasan umum pada hari ini. Acara pembukaan panggung itu telah digantikan dengan bacaan doa dan Al-Fatihah bagi membendung daripada berlakunya hal-hal yang tidak diingini sepanjang persembahan. Selain itu, dari aspek penggunaan peralatan dalam persembahan pula, antara peralatan yang menjadi asas dalam persembahan ulik mayang tradisional adalah seperti mayang pinang, kemenyan, bekas dupa, bubu, kukur dan bertih. Ia adalah sebagai suatu elemen asas bagi memastikan upacara ritual yang dilakukan adalah mencapai kemuncaknya. Namun demikian, penggunaan peralatan sebegitu sudah tidak lagi digunakan dalam persembahan ulik mayang pada masa kini. Sebaliknya, ia hanya dijadikan sebagai barangan props persembahan sahaja. Bagi penggunaan alat muzik pula, kebanyakan persembahan ulik mayang pada masa kini hanya menggunakan suara bunyi dan nyanyian penyanyi sahaja. Namun begitu, penggunaan gendang, gong juga masih turut digunakan. Namun, ia telah ditambah baik dengan penggunaan alat muzik moden yang lain iaitu seperti seruling dan akordion bagi menghasilkan bunyi audio yang lebih baik untuk dipentaskan. Rentetan daripada perkembangan teknologi pada hari ini, industri kebudayaan telah mentransformasikannya sehingga menghasilkan audio bunyi yang hebat di samping dapat mengekalkan nilai estetika dan identiti klasik ulik mayang. Dari sudut aspek yang terakhir iaitu pemilihan kostum, kita dapat melihat bahawa penggunaan kostum dalam persembahan ulik mayang masa kini adalah tidak bersifat tetap akan bentuknya kerana bergantung kepada penganjur sama ada ingin menggunakan pemilihan warna dan kain yang tertentu bagi tujuan pementasan. Manakala, masyarakat tradisi lazimnya mengenakan warna-warna kebesaran iaitu seperti warna kuning.
Hal ini secara tidak langsung dapat menunjukkan bahawa aspek kostum juga adalah antara aspek fizikal yang turut dilihat dalam hasil transformasi persembahan ulit mayang pada hari ini. Disebabkan faktor transformasi ini, ulit mayang dapat dipersembahkan untuk tetapan umum. Di samping menjadi aspek yang penting bagi menarik minat pelancong untuk mengunjungi negeri Terengganu. Pelancongan budaya merupakan antara salah satu produk yang dijadikan tarikan pelancongan. Negeri Terengganu mempunyai tokoh budaya yang mempromosikan tarian ulit mayang ini sebagai salah satu aspek yang membantu menarik minat pelancong. Budaya yang menarik akan mendorong para pelancong mengetahui sesuatu budaya itu dengan lebih mendalam, sama ada dengan cara pemerhatian atau mengalaminya sendiri. Negeri seperti Terengganu mempunyai banyak budaya yang masih lagi bertahan dan dikenali oleh masyarakat dalam maupun luar negara. Setiap negeri dalam Malaysia mempunyai persembahan seni dan budaya masing-masing dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri menjadi penganjurnya. Sebagai contoh, persembahan kebudayaan yang terkenal di Johor termasuklah tarian Zafir. Jika di negeri Terengganu pula, ia mempunyai budaya seperti tarian ulit mayang, seni batik, seni ukiran kayu tradisional dan juga songket. Persembahan ini biasanya disediakan secara berpakej dan pelancong boleh menghayati, merasai dan turut serta di mana-mana lokasi baik di ibu negara atau di daerah-daerah lainnya. Kebanyakan persembahan kebudayaan dan kesenian dilakukan ketika penganjuran festival tertentu sahaja. Kepada pelancong yang datang, secara berkumpulan boleh melihat persembahan kebudayaan dan kesenian biasanya akan diuruskan oleh ejen pelancongan. Di sekolah-sekolah juga boleh kita adakan persatuan, menggalakkan anak-anak muda untuk lebih mengenali warisan budaya kita. Selain daripada itu, tarian ulit mayang mampu mengekalkan kesinambungan tamadun kita. Melalui budaya tradisional, kita dapat mengetahui asal-usul kita. Hal ini dapat memastikan masyarakat tidak hanyut oleh budaya luar dan juga arus kemodenan. Apabila kita menjadikan tarian ini sebagai produk pelancongan negara, ia dapat mengembangkan warisan budaya kita sehingga ke peringkat antarabangsa. Budaya kita akan lebih dikenali dan dihargai oleh orang luar. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Itulah serba sedikit informasi mengenai warisan tradisi masyarakat Terengganu iaitu ulit mayang. Secara kesimpulannya, ulit mayang ini jelas mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri dan wajar diketengahkan sebagai salah satu produk pelancongan di negara Malaysia. Sebagai generasi muda yang merupakan penyambung warisan, marilah sama-sama kita mengenali dan mempelajari warisan tradisi masyarakat Terengganu ini agar ianya kekal berterusan sehingga ke generasi akan datang. Ulit mayang. Tak start je. Hello. Ulit mayang, kan? Belik je. Melayu yang kalau aku yang tak bekas upah, bekas. I've been searching for this all my life.